Saya harap anda petang ni sihat walafiat. Kita berada dalam sesi apa? Seed Project Startup Entrepreneur Education Development Project, yang mana Cik Abi akan bertanya saya soalan. Satu soalan je hari Satu soalan je ini, jangan banyak. Okey, banyak meeting. Nowadays kan orang kata pasal ketakutan dengan ekonomi. Future, jangan takut sebab saya pun takut tanya. Okey, apa pandangan doktor tentang ekonomi 2016? Mungkin dunia ataupun mungkin Malaysia saja, sebab kawan saya pun macam dulu kerja GLC tu macam dah selamat sekarang, telefon saya nak macam mana nak start business, that kind of. So saya mendapat kesimpulan di sini, diorang pun Dia nak bisnes apa? dia pun sendiri tak tahu apa yang dia nak buat. See? Tapi soalan saya adalah apakah perlu dirisaukan ketakutan itu ya? Tak lah, bila saya cakap pasal ekonomi, saya dah cakap pasal ekonomi pas sekarang. Dah cakap pasal ekonomi ni beberapa tahun dah. Saya selalu contoh bagi dalam kelas tentang uji kaji tentang kata. Okay. Siapa student MKK dia tahulah tentang uji kaji kata ni. Yang mana bila dia buat test pertama dalam makmal ni, kata ni dicampakkan dalam bekas bika yang ada penuh bansen panas. Ingat lagi tak? Atau ada air panas menggelegak, campak kata dalam ni, kata ni akan melompat keluar. Tapi dia buat test yang kedua, letak satu bekas bika, taruh ais, taruh kata kat bawah tu, sejuk, kata tu relax. Kejap lagi kita taruh penuh bansen, panaskan, makin lama makin panas, kata tu tak nak gerak. Lama-lama mati. So, selesa sangat. Jadi ibarat ni point ni adalah, ini yang berlaku pada ramai orang, hidup ramai orang. Sepanjang beberapa tahun ni saya mengajar, berkongsi ilmu ni, saya nampak itu isu dia. Ramai orang rasa selesa. Macam aku makan gaji, aku ada company besar, everything is good. Saya tak kata tak bagus, itu semua bagus. Tapi saya selalu menekankan tentang kita kena bersedia. Persediaan kita, dan tak ada orang kata makan gaji hari ni asal jaminan 100%. You know, which alhamdulillah saya bersyukur di Rishot orang macam banyak sibuk tentang kurangkan orang, buang gaji lah, kurangkan gaji, buang orang. Tapi alhamdulillah kita tak cukup staff. Kan, kita expanding. Alhamdulillah. Point saya apa? Point saya adalah walaupun berlaku dalam keadaan ekonomi macam mana sekalipun, insya-Allah pasti akan ada peluang-peluang tertentu bagi orang yang ada ilmu. Sebab tu saya selalu sebut Encik Abi nak cerita ialah tak nak cakap ni penting ni, faham? Bila saya selalu draw dalam kelas saya sebut tentang dalam proses kita nak ubah hidup. Benda yang paling bawah ni nombor satu adalah kita nak ubah kita punya suasana hidup kita. Kita nak ubah suasana kita, tahap kehidupan kita di mana kita berada sekarang. Sangat penting untuk kita ada ilmu. Susah kita nak bina bisnes kalau tak ada ilmu. Susah kita, dan ilmu kita boleh mulakan dengan apa? Baca buku je pun. Sebenarnya baca buku. Saya sekarang tengah baca buku tentang macam mana Coca-Cola sustain 100 tahun. Apa dia buat? Apa Coca-Cola buat? Padahal dia jual air gula je. Betul tak? betul ya. Dah tak nilai value Coca-Cola tu berapa? 170 bilion US dollar. Wow. Air gula. So, apa sebab? Jadi bila saya faham tu, okey, dia berkaitan dengan branding, dia berkaitan dengan, walaupun dia company besar, tapi ada satu benda yang sangat powerful yang dia buat adalah dia agility. Agility ni dia respon, dia cepat respon kepada keadaan. Contohnya bila berlaku isu tentang ekonomi ke apa, dia adjust strategi dia. Macam sekarang kan? Macam sekarang kan, banyak company besar-besar minta maaf cakap, dia defensif. Dia defensif defensif di mana dia tak nak, dia takut nak buat keputusan, dia takut nak attack, dia takut nak adjust business model dia daripada atas sampai bawah, takut. Jadi takut ni macam katak tadi lah, Sampai mati. sampai lama-lama nanti jadi katak, nanti katak. Faham. Itu contoh lah. Point ni adalah kita tengok Kodak. Mana Kodak? Mana Kodak? Kodak tinggal nama. Kodak jadi bahan case study dalam kelas marketing saya. Sejarah. Mana pergi Nokia? Kan? So kita kena faham ni. Dalam ada orang kata, ekonomi tak ada ekonomi aku, yang penting aku jaga solat. Jaga solat, ekonomi apa pun kena jaga. Okay? Tapi point dia adalah macam mana apa kita punya persediaan. Kalau kita fikir macam ni, kalau kita punya pendapatan sekarang banyak ni, 2,000, 3,000, ekonomi makin lama makin panas, kos makin meningkat. Kita boleh pilih untuk kata mahal ni semua mahal, atau kita boleh start fikir apa aku perlu buat sekarang untuk berdepan, untuk menghadapi ni. Selain daripada kita kurang kos, berapa banyak kos kita kurangkan lebih, kan? Daripada pampers turun lampin tu pun tak payah pakai pakai plastik.
Tak, mesti ada had dia untuk kita nak kurangkan kos. Pasti pun Kan? tak Okey, kita salahkan semua, macam-macam lah. Perdana Menteri Jepun kita salahkan Nepal. Tapi at the end of the day, kita kena survive. Yang kesian memang lah. Kita memang kesian. Orang yang susah, orang payah apa semua. Tapi kita kena buat sesuatu. Macam mana? Masanya lah, ini masanya kita kena belajar. Macam mana aku nak start business? Macam mana aku nak bina business? You know, bagi orang yang dulu tak suka saya tu, belajar, masuk kelas saya ataupun kelas saya percuma je, kelas klinikusahawan.com. Online, free. Kata mahal, itu yang free pun orang tak boleh nak tengok. Apa nak cerita yang lain-lain? Duduk, mengadak, faham apa yang saya cuba nak sampaikan. Dan masalah ni takkan stop kat sini ya. Masalah ekonomi ni, saya baca report, saya dapat access report pada world class report, daripada Wall Street report. Saya tulis semalam tentang Wall Street sumber yang saya dapat yang not available dekat luar, tentang harga minyak berpotensi akan pergi ke mana, boleh turun sampai berapa, apakah peperangan ekonomi minyak yang berlaku sekarang. You know, ini semua opportunity bagi orang yang nampak dan tahu apa benda yang ada dalam pasaran. So maksudnya dalam kes yang saya kata tadi, ketakutan tu memang perlu takut ataupun atasi ketakutan itu. Yelah, takut ke tak takut kita nak buat apa? Kena buat juga. Kita kena hidup. Life goes on. Dah kata kita nak mati belum sampai time. InsyaAllah belum sampai. Bagi yang belum sampai. Point ni kita kena bersedia. Nak buat apa? Di sini lah pentingnya. Ambil sedikit masa, baca. Tak boleh baca, dengar, belajar. Kita kena bersedia untuk berubah dalam keadaan perubahan yang laju hari ini. It's a volatility. Hidup keadaan hari ini ekonomi volatile. Ekonomi volatile, berubah. Kita kena cepat respon. Kita kena cepat melihat apa benda peluang yang ada, insyaAllah. Itu, saya tak tahu nak bagi nasihat lain kecuali belajar. Do something. You have to upgrade your mind. The thing is, kita ni terlampau lama buat benda yang sama, kita tak tahu apa yang berlaku kat luar. Sampai masa berlaku, kita dah jadi macam surprise. So untuk dalam yang short video sekarang ni, nasihat doktor adalah baca buku, at least kurang. Maksud saya baca buku ni adalah cari bahan-bahan yang bagus. Ya. Saya bagi contoh lah. Saya nak cakap ni tak macam saya baca apa saya baca majalah saya biasa je. Majalah saya baca business review. Okay. Setiap minggu saya baca business review. Saya baca The Age, saya baca Focus. Saya baca Harvard Journal, Review Journal. Saya baca tentang ke mana hala tuju ekonomi. Saya baca tu bukan saya percaya 100%. Kita kena dapat view-view ni semua. Daripada situ sebab kita dalam business. Kita terlibat dalam property, kita terlibat dalam advertising, kita terlibat dalam education, kita terlibat dalam macam-macam benda yang memerlukan kita tahu lebih cepat daripada orang lain. Okay. You know, share mana kita nak beli, semua tu kita nak kena ambil kira. Wow. Belum cerita lagi solar plantation insyaAllah yang kita nak bina. Solar. So, ini semua benda-benda yang direction of the economy. Pokok pangkalnya bukan nak kata Maksud saya dan belajar tak susah. Masuk kelas tak masuk kelas. Tak. Baca buku lah, pilih bahan bacaan. Ini balik-balik main game, balik-balik layan tak apa-apa. Basicnya adalah baca buku bisnes untuk yang memulakan bisnes. Siapa yang boleh tengok video ni sampai habis, bagi saya dah start berjaya dah. Sebab apa? Dah start satu kejayaan kecil lah. Komitmen. Sebab dia boleh tengok sampai habis kan. Ini baru tengok sikit, dah. Okay. Anyway. Okay. Itu aja doktor. Kita jumpa lagi dalam macam acara. InsyaAllah. Okay. Kalau boleh tak bagi doktor cakapkan. Okay, so kita akan sambung untuk nanti kita bagi saya soalan next question, benda lain yang kita boleh bantu dia orang. InsyaAllah. Macam mana soalan yang macam tadi kawan you tadi, bukan kawan you, kawan I pun. Okay, yang terlibat dalam oil and gas. Tiba-tiba dia kena retrench. Dia nak buat business, tak tahu nak buat apa, you know. Baru dia datang macam aku nak buat apa sebenarnya. Macam dulu kau kata tak payah belajar kan. Sebab apa? Sebab business ni bukan senang kalau tak ada ilmu. You kena retrench, you dapat duit, insyaAllah duit tu habis. Kalau you tak tahu nak buat apa, trust me, insyaAllah habis. Okay? So dulu orang kata melabuh tanah bagus. Fikir-fikir kan. Selamat beramal. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.